Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk kelas asas reka cipta kita kali ini, saya akan terangkan, kita akan bincangkan berkenaan dengan apa itu antropometri. Okey, saya share dulu. Okey, baik. Okey, antropometri. Apa itu maksudnya adalah perkara antro manusia dan metri ukuran. Maknanya dinyatakan sebagai suatu yang berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia. Antropometri digunakan secara meluas dalam pertimbangan ergonomik sesuatu kerja. Kejap lagi kita akan masuk apa tu pula ergonomik. Okey. Tujuan pendekatan antropometri ni adalah untuk bangunkan satu alat ataupun bahan-bahan yang kita nak reka cipta untuk mendapatkan keserasian antara manusia dengan sistem je. Man-machine system. Ini menjadikan tenaga kerja bekerja dengan secara lebih nyaman atau lebih selesa, baik dan efisien. Sebab kita ikut bentuk badan. Okey, dimensi tubuh yang diukur. Macam kalau kita duduk, kita diukur daripada mata sampai ke bawah. Okey, manakala kalau kita duduk di atas kerusi, uh, pandangan mata dan ke bawah. Kalau kita berdiri pula, kita kena ambil ukuran apabila kita berdiri tegak. Tegak, tangan kita straight ke depan dengan pandangan mata. Itu adalah ukuran yang diukur. Okey, baik. Sistem. Anthropometry system man machine. Anthropometry posisi berdiri adalah tinggi badan, tinggi bahu, tinggi pinggul, tinggi siku, depa dan juga panjang lengan, hasta. Ini adalah bentuk yang kita diukur, tinggi badan, tinggi bahu, tinggi pinggul dan juga tinggi siku. Kita berdiri, siku kita di mana? Okey, baik. Posisi duduk. Posisi duduk terpenting harus diukur tinggi lutut. Lipat lutut punggung, tinggi duduk, lipat lutut telapak kaki, panjang lengan bawah dan lengan. Okey, ini adalah contoh macam mana ia diukur. Macam mana ia diukur. Lima panjang yang kita ambil kira untuk antropometri. Seperti kat sini, panjang lengan bawah dan lengan kita panggil PLBL. Okey, tinggi duduk kita panggil TD, lipat lutut telapak kaki LLTK dan juga LLP iaitu lipat lutut punggung dan juga lipat tinggi lutut TEL. Okey, antropometri kepala pula. Jarak vertex antara vertex dengan dagu. Antara mata dengan dagu, hidung dan dagu, mulut dan dagu, hujung hidung dengan lengkungan lubang hidung. Ini pun diambil kira macam mancung atau tak lah. Jarak antara hujung hidung dengan kepala, antara belakang kepala, vertex dengan lekukan kedua alis. Sebagai contoh kita nak buat spek mata. Okey, spek mata untuk Asia, untuk orang Asia dan untuk orang Barat mungkin berbeza. Dengan untuk di Amerika Selatan mungkin lain. Sebabnya panjang hidungnya lain. Dekat situ dia ada perbezaan. Baik. Ini adalah sambungannya antara vertex dengan daun telinga atas, vertex dengan lubang telinga, jarak antara vertex dengan daun telinga bawah, lingkar kepala membujur, lingkar kepala melintang, lebar kepala, kedua mata, jarak antara dua mata pun diambil kira, ada yang dekat, ada yang jauh kan. Jarak antara dua pipi, jarak kedua lubang hidung pun diambil kira, persendian rahang bawah, kedua daun telinga, jarak antara dua daun telinga pun diambil kira, jarak antara cuping hidung. Ini adalah contoh gambar rajah macam mana rajah jarak diambil kira. Kat tengok sini KJ, JJ, apa HABC, ini semua diambil kira dekat sini. Kita boleh tengok dekat contoh nombor 9 adalah I. I-nya dekat mana I? Okay, tak berapa jelas agaknya.
Okey, mungkin J. J kita boleh tengok jarak antara telinga J. Okey, antropometri tangan. Antara tangan kita kena tahu panjang tangan, telapak tangan. Kalau kita buat alat berkaitan dengan tangan ini adalah ukuran penting ataupun benda yang kita kena tahu sebelum kita buat alatan untuk tangan. Contoh kita apa alatan untuk tangan? Mouse. Panjang ni dia ambil kira berdasarkan telapak tangan kita tau. Dia sesuai atau tak. Takkanlah mouse tu sepanjang buku. Maknanya dia terlalu besar. Maknanya kita kena ambil kira telapak tangan. Kalau untuk perempuan mungkin lain, untuk lelaki mungkin lain jaraknya. Itulah yang membezakan antara satu bahan dan satu bahan. Sedetail itu kita perlu ambil kira. Okey, dekat sini kita boleh tengok apa yang diambil kira untuk tangan. Telapak tangan, lebar tangan sampai ibu jari, lebar tangan, ketebalan tangan, lingkar tangan sampai telunjuk, lingkar tangan sampai ibu jari. Ini adalah contoh bahagian mana lebar tangan, kan ibu jari sampai ibu jari ni. Okay, baik. Untuk kaki pula, khusus untuk kita buat produk-produk yang berkaitan dengan pergerakan kaki ataupun penggunaan kaki manusia. Panjang kaki perlu diambil kira, lebar kaki perlu diambil kira, jarak antara tumit dengan telapak kaki dah lebar, lebar tumit, lingkar telapak kaki dan lingkar kaki membujur. Ni ABCD ini dekat sini kita boleh tengok dekat sini kita boleh tengok apa yang perlu kita ambil kira lebar kaki. Macam kalau kita nak buat kasut, takkanlah kita buat je secara melonjong. Mungkin ada beberapa jenis tapak kaki yang perlu kita ambil kira. Seterusnya, pertimbangan antropometri design terhadap ergonomik. Penyesuaian design mesin, sistem ruang kerja dan keterbatasan manusia. Kemudian design untuk reliability, kenyamanan, keselesaan, tempoh penggunaan, kemudahan dan efisiensi dalam kegunaan. Cara pertimbangan antropometri pendekatan desain ergonomi. Mengetahui kekurangan dan kelemahan produk melalui temu bual secara langsung dengan pengguna produk. Kita kena interview, kita kena ambil tahu apa yang pengguna nak, macam mana nak kita nak selesakan pengguna, macam mana, adakah bahan yang kita buat ni, produk yang kita buat ni sesuai tak dengan dia, memenuhi tak keperluan dia. Menggunakan pengalaman peribadi lah. Kemudian kita melakukan uji terhadap produk. Kita dah siap produk, kita uji dulu. Kita bagi test run dulu. Bukan kita terus buat secara banyak, boleh terus jual. Itu namanya shop sendiri. Tak boleh. Kita kena buat uji kaji dulu terhadap pengguna produk. Seterusnya, pertimbangan antropometri design, dan ini adalah melibatkan faktor manusia. Setiap manusia mempunyai bentuk yang berlainan, yang berbeza-beza, seperti tinggi, rendah, kurus, gemuk, tua, muda, normal, cacat. Kita perlu spesifikkan apakah faktor-faktor manusia ni. Kemudian manusia mempunyai keterbatasan fizik. Contoh kontrol panel yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh menyebabkan terjadinya sikap paksaan. Kita terpaksa nak menggunakan bahan yang kita tak selesa. Ini adalah keterbatasan fizikal. Baik. Panduan kerja posisi duduk. Panduan ketinggian landasan kerja pada posisi duduk perlu dipertimbangkan. Pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama. Macam mana keadaan kerusi. Contoh kerusi. Kerusi. Dia nak reka untuk orang yang duduk terlalu lama. Kan dia duduk, dia tengok dia terlalu lama. Macam mana kita nak buat. Kita nak reka bentuk ni, kerusi ni. Supaya dia selesa dan sesuai dengan kerja yang posisi duduk. Okey, jika memungkinkan menyediakan meja yang yang dapat diatur, turun dan naik. Mungkin untuk yang rendah dia rendahkan sikit, untuk orang yang tinggi dia tinggikan sikit agar sesuai dengan badan kita, dengan fizikal kita. Ketinggian landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang yang berlebihan. Maknanya tak perlulah kita terlalu lean sangat ataupun menyandar sangat kan. Kita perlu duduk secara tegak, jaga kita punya postur badan. Okey, panduan kerja posisi duduk. Landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi relax dan bahu dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun. Okey, contoh kita nak buat kerja komputer. Takkan kerja komputer kita nak naik macam ni, nampak kepala je kan. Tu tak sesuai. Maknanya posisi tu tak sesuai.
Sama ada kita laraskan kerusi ataupun kita rendahkan meja supaya kita dapat ketinggian yang sesuai uh, berdasarkan individu-individu tertentu. Okey, sebab tu kerusi kita boleh turun naik, meja kalau dekat N30 untuk meja lukisan kan, kita boleh angkat. Itu untuk keselesaan untuk kita jaga untuk sebab setiap manusia ni berbeza dia punya posisi, dia punya ketinggian dia. So kita buat benda yang fleksibel macam tu. Itu sesuai, sangat sesuai. Okey, berkenaan dengan posisi berdiri pula. Lebih penat posisi berdiri, kita bekerja dalam keadaan berdiri lebih penat daripada kita buat kerja dalam keadaan duduk. Okey. Ini kerana tenaga lebih banyak digunakan 15 ataupun 10% lebih banyak daripada posisi duduk. Kedinginan meja kerja posisi berdiri sebab pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Ketelitian tinggi macam di bahagian panel kilangan orang keluarkan ada production line. Itu semua berdiri kan. Kalau yang perlukan berdiri ni adalah produk yang memerlukan ketelitian. Tinggi landasan kerja adalah 5 hingga 10 cm di atas siku berdiri. Siku berdiri, kita berdiri, siku 10 atau 15 cm perlu lebih tinggi. Tinggi landasan, 10-15 cm perlu lebih rendah daripada kita punya siku. Bila kita berdiri, siku kita tu 10 atau 15 cm perlu lebih rendah. Baik. Okey, baik. Terusnya, ini adalah panduan kerja posisi berdiri. Pekerjaan yang memerlukan daya penekanan tinggi landasan adalah 5 hingga 40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Memerlukan daya tekan, maknanya kita nak tekan. Maknanya benda tu perlu lebih bawah. Bukan sama level dengan kita punya siku ataupun 10-15 cm perlu lebih rendah. Tak. Dia perlu lebih rendah. Maknanya 40 cm maksimum. Dia perlu rendah. Posisi berdiri memerlukan, kalau dekat sini A, penekanan, B, ketelitian, dan C dekat sini adalah kerja yang ringan. Baik. Panduan kerja posisi duduk berdiri. Posisi duduk berdiri mempunyai kelebihan secara biomekaniknya di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang kita 30% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk maupun berdiri secara terus. Kita duduk ataupun berdiri secara terus adalah lebih baik kita posisi duduk berdiri. Kejap kita boleh berdiri, kejap boleh duduk. Okey, ini lebih berikan tekanan tu lebih kurang 30% lebih rendah lah. Ini baik untuk postur badan. Okey. Panduan kerja posisi duduk berdiri. Posisi duduk berdiri kerja suatu saat duduk dan suatu saat berdiri. Kerja perlu menjangkau 40 cm ke depan dan 15 cm ke atas landasan. Itu ada nombor 2. Boleh tengok dekat gambar raja sebelah. Posisi kerja duduk berdiri, tu. Nampak tak? Kaki dia tu macam boleh berdiri, boleh duduk. Ini yang paling tepat. Ini adalah berdasarkan, tengok dia punya sudut tempat letak kaki tu 15 darjah. Ini semua benda detail ni kita perlu ambil tahu. Tinggi dia 60 hingga 70 cm. Tinggi meja pula adalah 90 hingga 100 cm. Okey, contoh perancangan produk. Dekat sini untuk kerusi roda. Ini pun perlu diambil kira sebab untuk kebanyakannya untuk orang yang kurang boleh menggunakan kaki untuk berdiri ataupun kaki tak berapa baik untuk berjalan, dan posturnya kita perlu jaga sebab dia ada masa lama untuk kita duduk. Dia ambil masa yang lama untuk duduk dalam kerusi ni. So macam mana kita jaga posturnya? So perlu diambil kira. Kita perlu perancangan produk ni sesuai atau tak. Macam mana keselesaannya, tingginya macam mana, boleh laras atau tak. Itu semua perlu diambil kira. Kerusi atau bangku di sekolah. Kerusi di sekolah tak sama kerusi di universiti. Kerusi sekolah lebih rendah sebab pelajarnya lebih rendah. Itu dia ambil kira. Itu semua detail-detail yang perlu kita ambil kira sebelum kita desainkan barang. Okey. Sampai setakat ini saja untuk antropometri. Saya akan terangkan berkenaan dengan ergonomi dalam kelas seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.